Kalau cakap tentang sate ni juga, kita rakyat Malaysia ni makanan menyatukan kita. Sate ni bukan saja kita makan waktu dinner, tapi kalau dekat Muar tu kita makan waktu breakfast pun. Sarapan pagi pun kita cari sate. Dan kita nak tahu apa rahsia di sebalik sate daripada Puan Nur Syahliza Syafrial dan juga Encik Muhammad Aiman Asman. Sihat dua-dua? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey Fiza. Kenapa saya rasa dulu? Ya. Sebab kadang-kadang ada sate ni rasa terlalu manis ataupun terlalu banyak rempah. Betul. Tapi sate ni yang sedang-sedang. Okey, sedap. Okey, mungkin boleh kongsikanlah antara bahan-bahan untuk kita buat sate ni sebab zaman sekarang ni jarang generasi yang umur muda macam kita lah pandai buat sate ni, perapan sate ni. Okey, silakan. Untuk perapan sate ni first kita ada serai, bawang putih, halia, lengkuas dengan bawang merah. Bawang besar. Okey, baik kita Kita blend semua ni. Lepas tu lepas kita blend, kita gaul dengan garam and then baru kita dapat macam ni. Okey, berapa lama nak kita nak perap tu? Dia dalam seharian juga. Baru kita nampak dia. Kita belum perap lagi sebab kita ada bahan-bahan lain lagi, betul? Okey, mungkin boleh kongsikan kalau dari segi nak buat sate ni pula, sebab kalau kebiasaannya ada orang dia campur lemak, ada orang dia pilih isinya saja. Okey, mungkin boleh kongsikan bahagian mana ayam ni, kalau ayam lah sesuai untuk kita buat perapan ni. Okey, ayam untuk sate ayam ni kita biasanya kita guna dada, tapi lagi kalau lembut kita guna bahagian peha. Okey. Untuk daging pula? Bahagian dada. Untuk dada, untuk daging pula? Untuk daging kita guna daging batang pinang. Okey. Batang pinang kita guna. Kenapa batang pinang? Sebab dia lembut. Dia tak perlu nak rebus, dia memang kita bakar je terus makan. Boleh rasa. Okey, baik, tapi saya nak tanya jugalah dengan Encik Aiman. Kita panggil Encik Aiman boleh macam mana boleh. kita nak cucuk jadi macam ni? Ada cara tertentu, teknik tertentu ke cantik ke mas? Jom kita buat ni. Okey, mula-mula kita ayam. Okey, ayam bahagian dada yang kita pilih. Bersama dengan kalau kita beli dia ada kulit dia sekali kan. Jadi jangan buang kulit tu. Sebab kulit tu kita berguna. Sebab kulit ni tujuan dia untuk nak menambah dia punya juicy dia. Minyak tu minyak tu pun datang daripada rempah ini. Okey, so kita gaulkan. Kita gaulkan. Kalau kita tengok bahan-bahan asasnya ada lebih kurang sikit macam cara kita nak masak rendang. Betul. Cuma mungkin dia tak adalah jintan-jintan tu kan. Tapi ada setengah sate ada juga yang menggunakan sebegitu kan. Okey, ini adakah resepi turun-temurun ke ataupun macam mana? Betul. Ni resepi turun-temurun daripada dah 34 tahun lah daripada arwah ayah saya. Sama lu umur saya. Sebayalah. Sebayalah. Okey, ni memang kita kena lumur pakai tangan. Tak boleh pakai sudu dan sebagainya. Untuk pastikan dia betul-betul ni. Boleh lah. Tuanya. Sekarang ada orang guna mesin dah. Dah cepat kan teknologi. Okey, baik. Ini bahan asas yang diperlukan untuk kita dapatkan warna dan rasa juicy dan manis tu. Apa bahan lain yang kita perlu tambah? Okey, kemudian kita akan letak ni gula. Gula ni sebenarnya tidak terlalu manis dan tidak terlalu kurang. Kalau tidak nanti rempah tu lebih kuat, dia akan jadi macam daging tu masin. Faham? Okey. Ada rationya ke? Ada dia punya sukatan dia. Sukatan dia macam daripada hati lah SOP. Agak-agak naik. Berapa kilo daging, berapa kilo lengkuas, berapa kilo gula, semualah kan. Ini yang profesional lah. Okey. Kemudian kenapa kita kena letak kunyit? Sebab kita nak bagi dia warna dia nampak menarik sikit, tapi dia tak boleh banyak kunyit ni sebab dia nanti dia akan pahit. Okey. Untuk perapan Untuk sama bagi je. Warna je. Okey, sama je cara perap ayam dan juga cara perap daging. Sama. Kalau kambing? Kalau kambing pun sama juga. Saya bagi Syirah rasa lah yang daging ni sebab saya tak makan daging. Okey, saya makan daging. Rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita nak belajar cara untuk kita cucuk sate pula. Sebab kalau sate daging, ada orang dia selang-salikan dengan lemak, betul ke? Betul. Okay, kenapa kita buat macam tu? Sama juga dengan ayam sebab kita nak bagi dia rasa ada juicy dia. Kalau dia tak ada daging ni dia jadi kering. Tak ada dia punya lemak tu lah. Syirah, macam mana rasanya Syirah? Terasa perapan tu tadi kata ada gula, terasa manisnya, ada kunyit, terasa kunyitnya. Tadi kata batang pinang, betul? Lembut. Memang sangat lembut. Okey, jom kita belajar cara untuk cucuk sate pula. Okey, kalau kita dah letakkan bahan-bahan ni, berapa lama masa yang kita perlu ambil untuk kita perap sate ni supaya bila kita bakar tu rasanya sebati? Yang ni kita ambil masa dalam 5 jam. Baru kita restkan 5 jam, baru dia dah sebati, baru kita boleh cucuk. Okey, jom kita belajar cara mencucuk sate. Okey, apa yang diperlukan? Mula-mula kalau ikutkan daripada yang bawah ni, permulaan kita akan ambil dia punya daging yang pertama. Daging. Isinya lah. Isinya. Okey. Okey.
kadang-kadang kita sekarang ni kalau kita tengok kan orang akan cakap mahal lah harga sate ni. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari cara pembuatannya, bahan-bahan yang digunakannya memang kalau kita lihat memang harganya pun memang berbaloi lah dengan apa yang kita ni kan. Betul. Masa yang diperlukan. Okey, kalau kita nak cakap dari segi teknik pula, sebab kadang-kadang kita nak kekalkan rasanya, betul? Okey, kita nak kekalkan rasanya. Cara pembakaran tu pun mesti betul. Sekarang dah moden kan? Dah ada macam-macam cara ataupun teknik cara pembakarannya. Tapi kalau anda macam mana cara pembakaran itu? Cara pembakaran kita kalau guna arang tu kita kena selalu balik-balikkan. Masih menggunakan arang lah. Masih menggunakan arang. Kita ada guna arang yang kita ada guna infrared jugalah. Baik. Ada Kalau kita guna arang, berapa lama kita nak pastikan daging tu betul-betul masak ke ataupun ikut cita rasa? Sebab ada orang yang suka garing. Dia biasanya kalau garing tu 5 minit. Okey. Tapi nak tahu tak ada tak dari segi di 34 tahun Syira? Itulah saya berapa tahun je baru kan. Ada tak dari segi perbezaan rasanya? Maksudnya kalau pakai arang dengan infrared tu. Dia kalau rasa tu bila saya tanya customer dia tak ada beza, cuma dia ada aroma je. Aroma dia je lah. Boleh kecepatan juga ke? Boleh. Itulah ambil saya sekali dah. Dah ada 2, satu dah lock 2. Ada beza sikit lah sebab kadang setengah orang dia suka rasa smoky sate tu. Okey, kalau kita cakap tentang makan sate ni, mungkin boleh kongsikanlah kepada kita kenapa kita kena ada gunya. Kebiasaannya makan sate ni selain sate tu yang sedap, gabungan kuah kacang tu pun penting juga. Betul. Sama juga dengan nasi impit, ada setengah orang lontong dan juga timun dan juga bawang. Kenapa kena ada ni? Okey, sebab dia makanan tradisi. So memang dah ada kuah kacang. Kacang tanah tu pun sebenarnya ada khasiat dia tahu. Kacang tanah ni dia punya khasiat dia untuk cegah kanser dan diabetes tak silap saya. Membantulah membantu. Timun dengan bawang ni pun bila kita makan benda yang berbakar ni, kita kena dia ada akan neutralkan. Yes, neutralkan tahap karbon dekat dalam makanan. Okey. Alright, Syira dah berjaya ke? Saya dah berjaya buat. Fiza nak tengok ke hasilnya? Beza dengan 34 tahun dan juga 24 tahun. Tapi ni saya punya. Awak ni saya punya. Awak punya awak punya comel sikit. Bolehlah. Okeylah, Tak apa, kita boleh cuba lagi. Okey, kita mungkin nak kongsikan juga kepada penonton. Mungkin tengah-tengah hari ni selalu orang makan sate waktu malam. Kalau di Kuala Lumpur lah. Tapi kalau macam Syira katakan tadi di Muar tu pagi dah makan kan. Tapi kalau penonton teringin nak menikmati hidangan sate ni di waktu pagi, mungkin boleh kongsikan media sosialnya. Okey, boleh pergi dekat kita punya IG Jijah Sate ataupun Facebook Jijah Sate. So kita ada buat delivery service daripada pagi sampai malam. Okey. Dia last minute order boleh ke? Boleh. On the spot pun boleh. Boleh lah. Paling seronok sekali tu. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Aiman dan juga Puan Nur Syahliza.